Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Ustaz Muhammad Yusuf Arbain dan kepada semua jemaah-jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Ustaz untuk memulakan pengajian kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, alhamdulillah pagi ini seperti yang dijadualkan, majlis ilmu kita yang dianjurkan oleh Persatuan Wanita Islam Prihatin, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita meneruskan pembelajaran kitab hadis, kitab Riyadhus Salihin, yang mana kita telah sama-sama pada bulan yang lalu, Jumaat yang lalu, kita telah pun memulakan membaca hadis bab yang ke-144, iaitu menziarahi orang yang sakit. Pagi ini insya-Allah kita akan masuk kepada bab yang ke-145 di dalam Riyadhus Salihin. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, sebelum itu ingin saya maklumkan bahawa jika ada talian saya terputus, saya minta tuan-tuan boleh tunggu sebentar untuk saya menyambung kembali kerana saya berada di kampung. Kemudian saya akan paparkan nota yang sempat saya siapkan pagi tadi. Ada banyak kekurangan, saya mohon ampun dan maaf. Moga-moga tuan-tuan dapat melihat dengan lebih jelas, kerana untuk pengisian pagi ini kita memang perlu mencatat dia. Jadi saya nak tanya dalam ramai-ramai tuan-tuan dan perempuan yang ikut, siapa yang ada kitab Riyadhus Shalihin dan siapa yang tiada? Ramai yang ada ke ramai yang tiada? Kalau ikut grup persatuan memang majoriti dah ada kitab Ustaz. Dah ada kitab. Okey, siapa yang tak ada kitab? Okey. Moga-moga ya untuk ikuti pengisian kitab Dusan ini, saya minta tuan-tuan kalau boleh dapatkan kitab. Kalau tak mampu juga untuk mendapatkan kitab, insya-Allah nanti saya akan buat salinan PDF kitab ini, dan nanti saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Untuk pengisian pada pagi ini jangan bimbang, kerana saya sempat menyiapkan sebahagian besar hadis-hadis yang kita akan rujuk, kerana hadis-hadis ini dia mengandungi doa. Sebab tu saya perlu untuk memaparkan supaya tuan-tuan boleh dapat sesuatu pada pagi ini untuk dijadikan sebagai panduan. Okey, izinkan saya membentangkan nota seperti mana yang ada di dalam kitab. Siapa yang ada kitab, tolong buka kitab bab 145. Tengok tajuk
doa yang dipanjatkan, doa yang dibacakan kepada orang yang sakit. Saya tak pasti buku tuan-tuan dan perempuan bab yang keberapa, buku surat yang keberapa, terjemahan dari Salihin, tapi cari tajuk doa yang dipanjatkan bagi orang yang sakit, bab 145. Okey, saya paparkan sekarang PowerPoint. Jadi kita boleh tengok bagi siapa-siapa yang tiada kitab, dan jika ada kitab pun boleh perhatikan apa yang saya paparkan, silang rujuk ya dengan kitab. Baik. Bab 145 ni adalah bab yang Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau, beliau meletakkan ada lebih kurang dalam 9 hadis. Ada 9 hadis yang Al-Imam Nawawi telah memilihnya untuk diletak di dalam bab yang ke-145. Jadi pastikan kitab terjemahan Riyadhus Shalihin tuan-tuan dan puan mengandungi 9 hadis. Jadi tuan-tuan kena tulislah dekat kitab tu hadis nombor 1, 2 sampai nombor 9. Sebab setengah terjemahan dia tidak meletakkan numbering pada hadis itu. Setengah kitab dia meletakkan nombor hadis. Jadi pastikan hadis semua sekali ada 9. Bab yang ke 145. Okey. Bab 145 ni tentang apa? Adalah tentang doa yang orang yang sihat dia membaca kepada orang yang sakit. Itu bab 145. Namun begitu, jika diteliti kepada hadis yang ada dalam kitab ni, sebenarnya bukan hanya mengandungi orang yang sihat membaca doa kepada orang yang sakit, tetapi mengandungi juga doa orang yang sakit itu juga dia boleh merawat dirinya sendiri, maknanya dia mendoakan untuk dirinya sendiri. Itu juga termasuk di dalam bab ini. Bukanlah orang yang sihat baca kepada orang yang sakit saja, tetapi orang yang sakit itu dia boleh usaha sendiri untuk dia membacakan doa, minta berdoa kepada Allah untuk Allah sembuhkan dia. Itulah yang ada di dalam 9 hadis bagi bab yang ke 145 ini. Okey, setakat ni tuan-tuan dan puan jumpa tak? Ada 9 hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 145 ni. Setakat ni semua jumpa? Ya, Bab Ustaz. yang ke-145, ada sesiapa yang masih lagi belum menjumpainya? Saya buku purple warna berapa? Okey, buku purple tu bukan apa? Okey, 420. Okey. Okey, kalau semua dah menemukan, maka kita masuk kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama di dalam bab ini. Okey, saya kongsikan sekejap nota ni. Okey, nota tuan nampak tak yang saya paparkan? Jelas? Suara saya boleh dengar dengan baik ke? Semua Jelas, jelas. Ustaz. Okey, kita mulakan dengan hadis yang pertama. Okey. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Okey, hadis pertama ni adalah hadis perawinya adalah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu anha. Okey, hadis Aisyah ini kalau kita tengok di dalam lafaz hadis itu, sebelum kita masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia menyebutkan, dia cerita, dia khabarkan, dia sampaikan kepada kita. Beliau mengatakan, dia kata annan nabiyya
sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtakal insanu, jika ada orang yang dia mengadu, dia mengeluh kesakitan, dia menderita sesuatu yang kepayahan, kesakitan, au kanat bihi qarhatun au jurhun, atau dia mengadu kepada Nabi SAW, dia mempunyai kecederaan seperti luka-luka. Maka apa yang Nabi SAW akan buat terhadap orang yang membuat aduan tersebut? Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata an-nabiyyu sallallahu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam ada Recording in progress. okey. Talian saya terputus, tapi tak apa. InsyaAllah boleh sambung lagi. Okey. Boleh dengar suara? Boleh, Ya, Ustaz. dengar Ustaz. Okey, alhamdulillah. Minta maaf ya tadi tergendala sebentar. Okey. Sebab saya bergantung kepada hotspot Jadi maklumlah ya, nak guna Zoom ni dia sangat kuat makan data. Jadi saya alhamdulillah saya dah tambah sedikit upgrade tadi. Baik. Kita sambung kepada hadis yang pertama tadi. Okey, saya paparkan kembali apa yang saya telah bentangkan. Okey. Hadis ini Aisyah mengatakan kalau ada mana-mana manusia, kalau ada mana-mana orang dia jumpa Nabi SAW, dia mengadu tentang sesuatu kesakitan, ada luka-luka ke, mana-mana kecederaan, Nabi SAW, Nabi akan mendoakan orang itu sambil Nabi menggunakan dengan jarinya. Okey. Tetapi setakat ini kita belum dapat jawapan lagi. Nabi baca doa apa? Lepas tu Nabi gunakan jarinya, jari yang mana? Nabi buat apa dengan jarinya? Maka kita kena lanjutkan hadis itu. Perawi hadis, maksudnya dalam riwayat, dalam sanad, dalam rantaian sanad hadis yang kita baca ni, ada satu rantaian sanad, perawinya adalah Sufyan ibnu Uyainah. Okey, Sufyan ibnu Uyainah ni dia seorang tabi'i. Dialah yang ada juga rantaian sanad yang ada kaitan dengan Aisyah tadi itu. Sebab kita sedia maklum, apabila kita nak tahu ia sesuatu hadis, mesti ada perawi dia. Diambil daripada sahabat mana, dipindahkan kepada sahabat mana.
dipindahkan kepada siapa. Jadi dalam riwayat hadis ini, dalam rantaian sanad tu ada seorang perawi namanya Sufyan ibnu Uyainah. Okey, Sufyan ibnu Uyainah ni dia nak jelaskan lagi apa makna Nabi membaca dan Nabi menggunakan jarinya. Okey, Sufyan ibnu Uyainah dia buat apa? Wa wada'a Sufyan ibnu Uyainah ar-rawi sababatahu bil ardi. Okey, Sufyan ibnu Uyainah dia tunjukkan macam mana Nabi buat tu, dia pun letakkan jari telunjuknya, sababatahu, jari telunjuknya. Maknanya apa yang Sufyan ibnu Uyainah buat demonstrasi ni, sebenarnya dia nak tunjukkan macam mana Nabi buat tadi. Okey, dia gunakan jari telunjuknya, dia letakkan bil ardi, di atas tanah. Okey, diletakkan di atas tanah. Summa rafa'aha, kemudian diangkat semula jari yang diletak ke atas tanah tadi, diambillah, diangkatlah balik kembali. Kemudian dia pun membaca satu doa. Okey, dalam doa ini, doa yang Sufyan ibnu Uyainah baca ni, itulah yang Nabi baca sebenarnya. Okey, tetapi tak jari telunjuk yang letak dekat tanah tu nak kena buat macam mana? Adakah jari tu letak sahaja? Kita akan jumpa dekat dalam doa ni. Okey. Sufyan ibnu Uyainah dia pun bacalah doa yang Nabi baca, dan saya minta tuan-tuan dengar baik-baik doa yang saya baca ni, itulah yang Nabi bacakan. Okey. Bismillahi. Okey, dengan nama Allah. Okey. Turbatu ardina. Okey, dengan nama Allah, maknanya Nabi membaca bismillah, kemudian Nabi kata turbatu ardina, debu tanah kami ini, biriqati ba'dina, dengan ludah sebahagian dari kami, yushfa bihi. Okay, mudah-mudahan disembuhkan orang yang sakit, saqimuna, di antara kami, biizni rabbina, atas dengan izin Rabb kami, Tuhan kami. Okey. Daripada doa yang dibacakan ini menunjukkan bahawasanya dekat jari telunjuk itu sebenarnya mengandungi air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jari itu diludahkan sikit, kemudian diletakkan di atas tanah, lepas tu angkat jari telunjuk tu, lepas tu letakkanlah kepada orang yang sakit. Tengok sakitnya di manalah. Kalau luka, contohnya tangannya luka, so letak dekat bahagian luka tu, kemudian bacalah doa ini. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Okey. Untuk terjemahan, saya dah letakkan dia punya, yang saya letakkan dengan warna biru lah, kalau tuan-tuan lihat di skrin Zoom ni. Jadi kalau dekat dalam buku tu, gariskan mana satu doa yang nak kena baca tu. Bermula daripada riwayat, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Okey, hadis ni sangat sahih. Sebab hadis ini dia disepakati oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Tapi lafaz hadis ni adalah lafaz dari riwayat Imam Muslim. Okey, jelas tak setakat ni nak kena buat macam mana? Untuk hadis nombor pertama. Maknanya ambil jari telunjuk, ludah sikit, lepas tu letak di atas tanah, angkat jari tu, letakkan kepada
pada bahagian luka atau tempat yang orang yang sakit tu, kemudian kita baca doa ni. Ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan nampak pelik pula. Sebab mungkin kita tak pernah dengar, mungkin kita tak amalkan, mungkin kita nampak macam agak janggal. Tapi ia dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang dijelaskan oleh isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Sebelum kita lanjutkan kepada hadis yang kedua, izinkan saya menjelaskan beberapa faedah pelajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini. Okey. Pelajaran yang pertama, kita dapat belajar dalam hadis ini ialah orang yang nak menjampi orang yang sakit tu, dia gunakan air ludahnya sendiri yang ada pada jari telunjuknya, okey, letakkan di atas tanah sehingga ada. Maksudnya kenapa letakkan air ludah tu? Kerana nak lekatkan tanah tu, debu tanah tu dekat tangan jari tu. Lalu dia usap-usapkan di bahagian yang sakit ataupun luka sambil bacalah doa tu. Cuba tuan-tuan buat. Moga yakin, ikut macam Nabi yakin Allah boleh sembuhkan. Sebab kita menyebut nama Allah pada mula-mula doa tu, Bismillah. Moga-moga akan dapat kemujarabannya. Cuba. Moga-moga Allah memberikan kesembuhan. Okey, itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua daripada hadis ini ialah, hadis ini menunjukkan bahawasanya kita boleh, kalau ada mana-mana penyakit pun, sebenarnya kita boleh gunakan teknik kita menjampi. Sebenarnya boleh. Bukanlah semata-mata kita merawat secara konvensional. Konvensional pun kita kenalah berusaha untuk rawat dia. Contohnya luka. Mungkin kita rawatnya letak apa? Kita balut dia apa? Yang itu konvensional. Tapi kita jangan lupa juga, kita boleh gunakan kaedah apa kita panggil ruqyah, jampi, cara bagaimana Nabi SAW menjampi orang yang sakit. Mana-mana penyakit pun sebenarnya adalah boleh. Sebab dalam hadis tu dia tak kata hanya pada luka, tapi apa sahaja jenis penyakit boleh gunakan dengan menjampi. Tapi kalau ikut cara jampi ini adalah dengan tanah, jari lekatkan tu di tanah dan doa lah. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi beberapa jampi-jampi ruqyah yang kita ambil di dalam hadis Nabi SAW. Maknanya kelas pagi ni kita nak ajar kelas mencampi. Menarik kelas pagi ni. InsyaAllah lepas ni tuan-tuan dah boleh usahakan untuk jampi orang-orang yang sakit di sekeliling kita semua. Baik. Pelajaran nombor 3. Kita dapat belajar di dalam hadis ini sunnah menggunakan jari letak di atas tanah di tempat yang luka ataupun sakit lah. Itu pelajaran nombor 3. Kalau rasa macam pelik, tak, ini bukan benda yang pelik kerana Nabi SAW yang buat. Tentulah itu adalah daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itulah di antara beberapa pengajaran. Tapi yang paling baik, jampi, ruqyah, bahasa istilah hadis dia panggil ruqyah lah. Ruqyatun, maknanya bahasa kita jampi lah. Baca dengan zikir-zikir tu. Okey, dapat tak untuk hadis yang pertama? Boleh faham untuk hadis yang pertama? Sebelum kita nak masuk kepada hadis yang kedua.
Ustaz terputus lagi rasanya ya. Ustaz mungkin terputus ya. Sabar ya semua jemaah. Okey, sekejap ya. Okey, dah boleh insya-Allah. Okey. Kita lanjutkan untuk hadis yang kedua. Okey. Hadis yang kedua ni kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'd ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna. Mohon izin sekejap ya. Okay. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'd ahlihi. Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menziarahi salah seorang ahli keluarganya. Okey, yang sakitlah. Kemudian Nabi buat apa? Nabi SAW yamsahu biyadihi. Nabi mengusapkan pada tempat yang sakit itu biyadihil yumna, dengan tangan kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan doa. Okay. Doa apa? Ini doanya. Dengar baik-baik, perhatikan baik-baik supaya kita supaya kita jelas barisnya macam mana, bunyinya macam mana. Jika tuan-tuan dan puan ingin membacanya mengikut lafaz dalam bahasa Arab. Tapi boleh juga dibaca dalam bahasa Melayu. Nanti kita tengok dekat terjemahan doa ini. Nabi buat apa? Nabi ambil tangan kanannya, Nabi usap di tempat yang sakit kepada salah seorang ahli keluarga Aisyah radhiyallahu anha yang sakit. Nabi baca, Allahumma rabban nasi al-hibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Okay, saya ulang sekali lagi baca. Okay. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Okay, apa makna doa ini? Ya Rabb, ya Allah, Rabb bagi sekalian manusia. Allahumma rabban nas. Adhibil ba'sa, hilangkanlah
segala penyakit. Ishfi, sembuhkanlah. Anta syafi, kerana hanya engkaulah yang dapat menyembuhkannya. La shifa'a, tidak ada penyembuhan. Illa, melainkan, kecuali shifa'uka, hanya penyembuhanmu. Shifa'an, penyembuhan, la yughadiru saqama, yang tidak meninggal sedikit penyakit pun. Okey, saya harap tuan-tuan jelas untuk makna kepada doa yang telah dibacakan oleh Nabi SAW, seperti mana hadis yang sangat sahih, iaitu hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okey. Dapat untuk hadis yang kedua, Ustaz, jelas ya bacaannya. Okey. Ustaz, Kalau Ustaz, sila. Ya. ada soalan ya. Hari itu saya gunakan ini bacaan doa ini, dan ada yang menegur saya, doa ini adakah boleh digunakan untuk lelaki dan perempuan, ataupun maksudnya khas untuk lelaki saja ataupun memang untuk lelaki dan perempuan? Ada pertanyaan. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh Ustaz ya? Dua-dua boleh. Ni dua-dua boleh ya. Sebab ada juga macam ni almost sama tau Ustaz, tapi katanya ini bukan untuk wanita, untuk lelaki sahaja. Tapi yang ini memang betul untuk lelaki dan wanita Ustaz ya? Ya, untuk lelaki Okey. dan wanita. Okey Ustaz. Tak apa. Untuk Saya nak mengesahkan aja. Ya, okey Ustaz. saudari, kedua Okey, boleh. terima kasih Ustaz. Sama. Okey, ada soalan lain untuk nombor 2. Okey, kalau tak boleh ingat yang dalam bahasa lafaz Arab tu, boleh baca dalam bahasa Melayu ya. Dua-dua boleh. Yakin pada Allah Azza wa Jalla, tapi gunakan tangan kanan untuk disentuh. Okey, dan selesai. Kita pergi kepada pelajaran hadis ya. Kita kena tengok beberapa pengajaran daripada hadis ini. Okay, hadis ni apa kita dapat belajar? Nombor 1, Nabi SAW, tengok, Nabi SAW kesibukannya, Nabi tetap juga mengambil ruang untuk dia menjenguk orang yang sakit. Seperti mana kata Aisyah, Nabi menziarahi sebahagian daripada ahli keluarganya. Maknanya Nabi pun pergi menziarahi orang sakit. Jadi kenapa perlu, betapa beratnya tuntutan menziarahi orang sakit ini, kena kembali merujuk bab yang sebelumnya yang telah kita ulas pada bulan yang lalu. Okey. Pelajaran yang kedua yang kita dapat belajar, sunnah bukan sekadar kita baca doa sahaja, tetapi kita mengusap dengan jari tangan kanan kepada orang yang sakit tersebut. Kenapa? Allahu a'lam, ni sunnah Nabi. Bukan hanya baca saja, tapi gunakan tangan kanan. Diusap dia pada tempat yang sakit. Kalau dia sakit perut, contoh kan, perut dia berangin sangat. Bukan sekadar dia minum untuk keluarkan angin kan, tapi kita doa dia, perut sakit ya, tengok cucu perutnya kembung, contoh, ambil tangan kanan neneknya, diletak kepada perut cucunya itu, diusap-usap sambil membaca doa ini. Ia adalah sunnah Nabi SAW. Okey, nombor 3, apa yang kita dapat belajar? Okey, menunjukkan bahawa tangan kanan ini adalah lebih mulia daripada tangan kiri. Dan kita pun selalu pernah dengar Nabi ni dalam apa-apa pun perkara kebaikan, Nabi akan mulakan dengan tangan, Nabi akan mulakan sebelah kanan. Kanan kan, pakai kasut kanan, pakai baju dengan belah kanan. Termasuklah Nabi menggunakan tangan kanan ketika Nabi
meruqyah orang yang sakit. Okay. Nombor 4 yang kita dapat belajar. Kenapa kita jumpa doa itu berbentuk kita kata anta syafi, engkaulah Tuhan yang maha penyembuh, tiada yang menyembuhkan melainkan engkau, menunjukkan bahawasanya satu-satunya penyembuh kepada mana-mana penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu doa ini sangat besar maknanya. Sebab tu saya baca terjemahan. Kenapa nak bagi faham? Kalau nak doa tu lebih mujarab, mesti orang yang membaca tu dia faham, dan daripada dia faham itu dia yakin dapat menambahkan keyakinan. Bukan kerana tangan kanannya, bukan kerana dia yang baca, tetapi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Itu pelajaran nombor 4 yang kita boleh belajar. Kalau tuan-tuan nak kuatkan lagi, nak kukuhkan lagi bahawa Allah lah satu-satunya Tuhan yang maha memberikan kesembuhan, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat nombor 80. Ayat nombor 80. Seperti mana ucapan Nabi Allah Ibrahim. Kan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dia mengatakan apa? Dia kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dia pernah kata, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Itulah pegangan kita, keyakinan kita sampai bila-bila yang boleh menyembuhkan hanyalah Allah. Tetapi kita menggunakan tangan kanan kita kerana kita ikut macam Nabi SAW buat. Jadi kalau orang tanya kenapa gunakan tangan tak hanya baca, kita kata macam itulah Nabi SAW buat, maka kita tiru. Moga-moga ada keberkatan pada apa yang kita ikuti. Gunakan tangan kanan. Baik, selesai untuk hadis yang kedua. Okay, ada soalan tak setakat ni untuk hadis yang kedua? Okay. Kalau dah jelas, kita teruskan dengan hadis yang ketiga. Okay. Hadis yang ketiga, hadis yang datangnya daripada riwayat perawi hadis ini adalah Anas radhiyallahu anhu. Okay, daripada Anas radhiyallahu anhu, seorang sahabat namanya Anas. Okay, hadis ini kata Anas radhiyallahu anhu, annahu qala li Thabitin rahimahullah. Okay, Anas ini dia pernah menziarahi Thabit rahimahullah yang jatuh sakit. Okey. Jadi waktu Anas pergi ziarah Thabit ini, maka Anas bertanya, Anas mengemukakan pertanyaan kepada Thabit rahimahullah. Apa yang Anas tanya? Anas bertanya kepada Thabit, dia kata, ala arqika bi ruqyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Anas tanya. Dia kata, nak tak? Dia kata, mau tak? Maukah engkau kalau aku jampi engkau dengan jampi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas kata, engkau nak tak aku jampi engkau ni dengan jampi seperti mana jampi yang pernah dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentulah Sabit jawab apa? Sabit jawab, bala. Dia kata, sudah tentulah aku hendak, aku mau. Okey, Anas pun membacalah jampi yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jampi itu? Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, Allahumma rabb
Rabbban nasi. Okay. Ya Allah, Rabb, Tuhan seluruh manusia. Muzhibal ba'si, penghilang bagi penyakit. Ishfil ishfi, sembuhkanlah. Anta syafi, engkaulah satu-satunya penyembuh. La syafiya, tidak ada penyembuh illa anta, melainkan engkau. Engkau tu maksudnya Allah. Okay, Rabb tadi. Syifaan, kalau engkau bagi sembuhan, syifaan, penyembuhan, la yughadiru saqama, yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Maknanya Allah ini, kalau dia menyembuhkan, dia akan sembuhkan dengan sempurna. Okey, ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit perbezaan lafaz lah dengan hadis yang kedua yang kita baca tadi tu. Kat mana agak-agaknya beza yang Aisyah sebut yang Nabi baca tu. Dia ada beza sedikit dekat ni sajalah. Akan tengok dekat perbezaan dia dekat mana. Dia beza dekat sini je. Yang ni. Dekat perkataan ni. Mudhibil ba'si, yang dekat sini. Kalau yang tadi tu bukan muzhiba. Kalau yang tadi tu dia baca azhibi. Dia baca azhibi. 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 Kalau ni muzhiba. Kalau muzhiba, kita mengatakan Allah Ta'ala inilah yang Allah Ta'ala lah yang penghilang, maknanya yang menghilangkan. Tapi kalau dekat azhibi, dekat hadis yang kedua tadi, kita minta kepada Allah supaya hilangkanlah. Nampak tak? Kalau yang, maksudnya begini, kalau yang muzhiba, maknanya kita mengatakan Allah itu, ya Allah lah penghilang penyakit tu. Kalau azhibi, kita kata hilangkanlah. Okey. Itu je perbezaan dia. Dua-dua pun boleh guna. Muzhibal ba'si ataupun azhibil ba'sa. Okey. Jelas tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Jadi jangan terkelirulah ya antara hadis yang kedua dan hadis yang ketiga. Okey, hadis ini sangat sahih. Hadis sahih kerana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini pun boleh, doa ni, ruqyah ini, jampi ini boleh dibaca kepada lelaki dan juga perempuan. Dua-dua boleh guna. Okey. Ada soalan untuk yang kedua? Untuk hadis yang ketiga ni? Okay. Saya tak akan menyebutkan pelajaran dia, pengajaran dia, sebab sama saja seperti mana hadis yang kedua tadi. Okay. Kalau dah jelas, tiada soalan, okay, kita teruskan kepada hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey. Ingat ya, begini, sahabat Nabi ni dia ada banyak nama macam depan dia sama, Sa'ad. Tapi Sa'ad dekat sini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu,
beliau meriwayatkan hadis ni, dia kata macam ni. Okey, dia kata adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menziarahi beliau ketika dia sakit. Maknanya Sa'ad bin Abi Waqqas ni kata Nabi tu sendiri pernah ziarah dia ketika dia sakit. Nabi buat apa ziarah dia? Nabi baca apa? Dalam hadis ini Nabi membaca. Nabi baca apa? Pendek je doanya. Inilah di antara yang paling senang lah kalau nak baca lah. Okay. Nabi sebut nama orang yang Nabi sedang doakan itu. Kalau namanya Sa'ad, Nabi katalah Sa'ad. Kalau namanya Yusuf, sebutlah Yusuf. Kalau namanya Mazidah, sebutlah Mazidah. Macam itulah. Okay. Jangan baca Sa'ad pula. Walaupun Nabi sebut doanya macam ni. Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'dan. Sa'ad lah. Nabi ulang 3 kali. Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Hadis riwayat Muslim hadis ni. Jadi kalau orang tu namanya Yusuf, doakanlah Allahumma shfi Yusuf. Allahumma shfi Yusuf. Allahumma shfi Yusuf. Kalau dia namanya Mazidah, doalah Allahumma shfi Mazidah. Allahumma shfi Mazidah. Allahumma shfi Mazidah. Kak Mazidah pun amin. Sembuh. Moga-moga dengan apa berkatnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni yang paling pendek lah. Selama ni tak dapat penjelasan dekat situ boleh ubah nama, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, dia kena ubah nama lah sebab tengok kepada siapa yang kita ziarahi. Jadi Allahumma shfi, Allah sembuhkanlah. Okey, kalau tak boleh bahasa Melayu, bahasa lafaz Arab, bahasa Melayu saja. Ini yang paling di antara yang jangan ditinggalkan. Ya Allah, sembuhkanlah Siti, sembuhkanlah Siti, sembuhkanlah Siti. Contoh. Okey. Jelas tuan perempuan, kalau nak sebut anakku pun boleh, nak sebut sembuhkanlah bapaku pun boleh. Macam tu. Boleh. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Okey, hadis yang keempat ni, apa yang kita dapat belajar? Okey, nombor 1, kita dapat belajar dekat sini seperti yang sebelum ini. Tengok, berapa kali kita jumpa dalam hadis sahabat yang berlainan yang Nabi pergi ziarah. Bukan sekadar Nabi pergi ziarah ahli keluarga isterinya iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Tidak. Tetapi Nabi juga pergi menziarahi siapa? Pergi menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas. Menunjukkan bahawa sunnah Nabi kita pergi menziarahi orang yang sakit. Tapi janganlah hanya sekadar tanya khabar saja. Dah belajar. Kalau tak hafal, tulis dalam satu buku catatan. Nanti pergi tempat orang sakit tu, doakanlah dia. Baca sunnah Nabi menziarahi orang sakit, sunnah Nabi mendoakan juga orang yang sakit. Kenapa Nabi ulang 3 kali? Nak menunjukkan kesungguhannya Nabi ini dalam berdoa. Jadi kita bolehlah ulang 3 kali seperti mana Nabi SAW ulang. Okey, habis hadis yang keempat, selesai. Okey, moga-moga jelas dan boleh amalkan, boleh sebarkan. Okey, kita pergi kepada hadis yang kelima. Okey, ada apa-apa persoalan tak untuk hadis yang keempat? Kita nak ada jampi yang lain pula ni. Okey, nak ajar doa yang lain. Okey. Boleh saya teruskan ya? Boleh Kak Mazidah saya teruskan? Ya Ustaz, clear. Boleh teruskan. Alhamdulillah. Kak Mazidah dah jelas, dah boleh guna jampi ni. Doa ni. InsyaAllah Ustaz.
Kak Mazidah kan ada mak yang Ya, sakit mak kan. dia dalam bilik tu Ustaz, tengah batuk-batuk tu. So boleh jampi di depan ni. InsyaAllah. Moga-moga InsyaAllah. berjarak. Okey. Kita masuk ke hadis yang kelima. Okey, hadis yang kelima ni adalah hadis yang datangnya daripada sahabat lain. Namanya Uthman. Uthman bin apa? Uthman bin Abil Aus. Bukan Uthman bin Affan. Tapi ni Uthman bin Abi Al-Aus. Alif Lam Ain Alif Sad. Al-Aus. Radhiyallahu anhu. Okey. Dia kata, dia cerita kat kita, dia khabarkan kepada kita, dia kata dia pernah dia pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia ni sakit. Okey, bukanlah mengadu tu seperti dia tidak redha kesakitan tu, tapi dia jumpalah Rasulullah. Dia kata dia sakit, dia sakit ni dia rasa sakit tu maksudnya sakit yang dia rasa sangat sakit berada dalam tubuh badan dia. Dalam hadis tu dia kata annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi. Dia rasa sakit tu ada pada tubuhnya. Kemudian apa yang Nabi lakukan? Nabi pun kata kepada dia. Ni hadis yang kelima ni Nabi tak bacakan. Tetapi Nabi minta Uthman bin Abi Al-Aus radhiyallahu anhu untuk dia jampi diri dia sendiri. Macam mana? Nabi kata, "Adha' yadaka 'ala alladhi ta'allama." Nabi kata, letakkanlah tanganmu pada bahagian tubuhmu yang kamu merasakan sakit tu. Contohnya kalau kaki ni contohnya betih ni rasa macam ketat sangat, tegang sangat ni, sakit ni. Maka ambil tangan kanan kita ni, letakkan pada kaki yang tegang, yang sakit tadi tu. Ada berdenyut-denyut dekat kaki ni kan. Cuba pegang sekarang. Siapa yang sakit kaki tu kan. Kalau dia kena pada tangan dia Allah lengur-lengur sangat, ya Allah. Sakitnya ni kan. Pegang pada bahagian yang sakit tu. Seperti Nabi ajar kepada Uthman bin Abil Al-As radhiyallahu anhu. Kalau perut ni rasa, ya Allah, memulas-mulas lah perut ni. Sakitnya lah angin kan. Dah makan ubat PCT-on pun tak keluar. Kan, dah makan ubat Gaviscon, benda tahu ubat dia kan keluar angin tu kan. Dah minum Ino pun tak terkeluar lagi. Kan, doa cepat-cepat. Letak dekat bahagian perut tu, pegang dekat bahagian perut tu, bacalah doa ni. Saya baca doanya. Ni Nabi baca. Nabi ajar kepada Uthman bin Abi Al-As. Bismillahi. Nabi suruh baca Bismillahi. Tetap hati baik-baik supaya tetap tak tersalah baca. Okey. Bismillahi. Yang ni saya kena padamkan. Ni saya nak kena padamkan sebab saya nak tunjukkan doa saja sekejap ya. Yang ni saya nak tunjukkan doa saja ya. Okey. Nabi suruh baca ni. Bismillahi. Baca Bismillah sebanyak 3 kali. Ni. Baca 3 kali ya. Contohnya tadi kaki ni rasa macam tegang, sangat sakit, urat-urat kaki ni. Kan dekat betis tu. Diletakkan tangan kanan kita pada betis tu. Pegang kat betis tu. Boleh diusap-usap ke. Baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Lepas tu Nabi minta baca 7 kali. Ni saya padamkan takut-takut tuan-tuan tersalah tengok. Dekat sini. Baca 7 kali yang ini. Doanya. A'udzu billahi
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Saya ulang sekali lagi bacaannya. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Baca berapa kali? 7 kali. Dibaca 7 kali. Dibaca 7. Okey, Ustaz, apa maknanya? Ya, saya Ustaz sebut baca, dulu terjemah sekejap. Ustaz baca yang doa yang kelima kan? Ya, betul. Kelima Yang kan? Ini kelima. yang kelima ya. Betul. Itulah yang kami punya Ustaz. Yang kami punya, Ustaz punya ada auzubillah kan? Yang percetakan kami ni dia Dia auzu. a'udzu bi'izzatillah. Yes. Okey. Tak apa, nanti saya akan Ya. terangkan. Ya, Okey. saya terangkan. Okey. Kalau yang ni, okey Kak, kejap ya, saya tambah sikit. Okey. Dekat sini dia ada a'udzubillah. Okey, dekat satu lagi kita baca ni. A'udzu bi'izzati. A'udzu bi'izzatillah. Okey. Sekejap. Kalau boleh kita padam yang ni sekejap. Sekejap. Saya ambil itulah supaya tak terkeliru sekejap. Saya ambil yang hadis yang lafaz tadi tu. Yang seperti dalam buku tu. Sekejap ya. Bagi saya masa sekejap, saya baiki sekejap. Okey, sambil-sambil tu a'udzubillah. Bukan. Sekejap Kak ya. Terima kasih Kak Abadi dah ingatkan sekejap. A'udzu. Bagi saya waktu sekejap saja saya membaiki dia. Okay, kita ambil riwayat dalam buku tu. Okey. Bi'izzati. Izzatillah. Saya a'udzu bi'izzatillahi. Daripada buku, tolong tengok buku sekejap. Okey. Ya. Okey, saya dah betulkan dah supaya selarilah dengan buku tu supaya nanti tak terkeliru. Okey. Saya ulang kembali ya. Okey, bacaan dia tadi tu maknanya apa? Okey. Saya takut tuan-tuan tengok dekat gambar tu. Sekejap ya. Saya warnakan supaya tak terkeliru. Sekejap saja. Sekejap. Ya. Alasan uang. Ya. Sebab saya bimbang ada yang dia bergantung kepada apa yang kita paparkan dekat skrin Zoom ni. Nanti dia tulis, dia tak tengok dalam buku, takut tersalah. Okey, begini. Dekat nota yang saya paparkan di skrin Zoom ni, tuan-tuan ya, siapa yang menyaksikan di dalam FB page Malaysian Tadabbur Academy ataupun tuan-tuan tengok di YouTube, kalau nanti dia uploadkan, saya dah buat pembetulan. Tengok yang saya pembetulan, lepas tu tengok yang saya warnakan. Yang saya warnakan dengan warna biru, hijau. Hijau ke biru ni. Yang saya highlightkan ni, yang tu saja yang baca. Jangan baca yang salasan ni. Tapi baca yang bismillahi. Ulang 3 kali. Bismillah. Lepas tu jangan pula baca waqul sab'a marrat. Allahumma salli wa sallim. Sekejap. Maaf tuan-puan, sekejap. Saya takut ada yang dilihat kepada warna yang saya gambarkan. Jadi untuk terkeliru, okey. Nampak kan yang saya warnakan? Okey, tengok yang saya warnakan saja. Okey, sekali lagi kita ulang supaya kita tak tersilap membaca daripada hadis ni. Sebab dalam buku tuan-tuan dan perempuan pun dia hitam putih kan Kak? Betul ya? Jadi kena underline ya. Pada buku tu dia kena underline kan ataupun dia highlight. Okey, bacaan dia dekat sini. Saya ulang sekali lagi. Dia dekat bismillah 3 kali. Lepas tu dia baca 7 kali yang ini. A'udzu bi'izzatillahi.
A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Jadi kita baca dekat sini. Okey, apa maknanya? Okey. A'udzu bi'izzatillahi, aku berlindung dengan perkasaan, dengan izzah, dengan kemuliaan Allah. Okey. Wa qudratihi, dan dengan kekuasaannya. Min syarri ma, okey, dari keburukan apa-apa yang ajidu, aku dapati, wa uhadhiru, dan aku bimbangkan. Kenapa dekat sini digunakan aku? Digunakan aku kerana kita sendiri yang membaca doa ini. Seperti mana Uthman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu, dia yang membaca doa ini seperti mana yang Nabi ajarkan. Okey, sebab tu kita kata, kita yang baca tu kita kata a'udzu, sebab tu kita kata a'udzu, aku. Aku uzu, berlindung, bi'izzatillahi, dengan kemuliaan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaannya, min syarri ma, dari apa-apa yang aku dapati keburukan, wa uhadhiru, dan apa yang aku bimbangkan. Dibaca sebanyak 7 kali. Okey. Moga-moga jelas untuk hadis yang kelima ini. Riwayat Muslim. Okay. Hadis ini, apa yang kita dapat belajar? Nombor satu, kenapa sahabat ini dia jumpa Nabi, dia mengadu kepada Nabi? Menunjukkan bahawasanya kita boleh dibenarkan untuk kita cerita pada orang lain bahawa sebenarnya aku ni sakit. Contohnya kita kata aku ni sakit sebenarnya. Tegang kaki aku ni sakit. Boleh. Dia tak termasuk dalam perbuatan kita mengeluh. Tidak. Sekurang-kurangnya orang tahu kita sakit dan orang boleh doakan kita. Begitu. Kemudian yang kedua, daripada hadis ni kita dapat belajar, kalau kita boleh, kalau macam contoh kan, sebab hikmah kita bagi tahu tadi tu, maka kita boleh dapatlah manfaat. Sekejap. Okey, maksudnya sebab daripada kita memberitahu kepada kawan kita tadi tu, kan, sebelum ni mungkin kita tak tahu bahawa, oh, lupanya aku boleh jampi diri sendiri. Maka kalau kita sebut kat kawan tadi, mungkin dia ramai-ramai tu ada yang tahu. Oh, sebenarnya kalau nak ubat, kamu ceritalah. Dia tak mestinya dengan bertemu. Mungkin kita WhatsApp ke, kan, cakap kat kawan kita ni, tanya, ada tak doa apa-apa nak baca kalau sakit? Macam mana nak buat? Ataupun kawan kita tanya, Assalamualaikum, lama tak jumpa ni, mana ni? Kan, kita kata, yalah, minta maaf lah, tak dapat dah datang kelas ni. Kan, sakit kaki ni, nak berjalan ni, kebas ni. Ataupun gout ke kan. Dia kata, betul, kawan kita pun ajarlah kepada kita. Boleh, itu termasuk perkara yang dibolehkan. Okey, kemudian tuan-tuan, rahimani wa rahimakumullah, tangan tadi tu, kenapa Nabi masih lagi menyuruh menggunakan tangan diletak pada tempat yang sakit? Wallahu ta'ala a'lam. Itulah sunnah Nabi SAW. Mungkin daripada tangan kita tu sendiri, kan, duduk pada anggota tubuh badan kita, boleh ada kesan kepada bahagian-bahagian yang sakit itu. Kemudian kita dapat belajar dekat sini, kenapa kita ada doa a'udzu? Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahawasanya penyakit ni sebenarnya kita minta Allah lindung. Bukan sekadar kita minta lindung daripada syaitan yang diterjam, tetapi kita juga boleh minta lindung kepada Allah daripada perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang membimbangkan kita, perkara-perkara yang boleh memberikan kesakitan kepada kita. Memang Allah lah
satu-satunya tempat yang kita layak untuk meminta perlindungan. Satu dalam doa tu dia ada a'udzu. Sebab Allah yang datangkan perkara yang buruk tu kepada kita. Maka kepada Allah jualah satu-satunya kita kena meminta perlindungan. Itulah doa yang Nabi ajar. Okey, moga-moga tuan-tuan jelas. Ada soalan tak untuk hadis yang kelima ni? Okey, Sebelum Ustaz. kita terus kepada hadis yang keenam. Ya, Kak? Okey, Ustaz. Jadi doa ini adalah untuk kita, diri kita sendiri, ya. Ya, kita So, buat untuk kita diri sendiri. Okey, jadi kita kena baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Jadi salah Betul. satu menunjukkan kita baca 3 kali. Betul. So kita hanya Ya. sebut Bismillah, kita tak sebut he di situ sebab dia nak menyambungkan kepada salasa. Betul tak, Ustaz? Nak Sebab dia sambung. belajar Oh, betul lah. kan? Betul Betul kan? lah. Bila Kita baca lah, belajar matikanlah. Yes, Itu. Bismillah. Yes. Bismillah. Ataupun Bismillah. kalau kita nak sambung terus, yalah, matikanlah. Kita tak payah sebut Bismillah. salasa kan? Jadi kita sebut Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kan, betul? Betul, Jadi Kak. wakul, okey, saya nak dapat kefahaman makna wakul. Wakul ni seolah berkata, wakul tu sebut kan, Ustaz? Wakul tu Tak perlu, Kak. tak maksud saya nak tahu makna wakul sab'a marrat tu. Okey, waqul sab'a marrat ni tu sebab apa saya maknanya, tak warnakan? tidak saya Nabi faham, kata Ustaz. Nabi kata waqul ni maknanya ucapkanlah. Ucapkanlah. Sab'a 7. 7 Marrat tu kali. Okey, Ustaz. Sebab Itu Nabi kan cakap dekat Osman bin Yes. Affan. Ya. Lepas tu Saya saya padamkan tadi. Betul, Kak? Sebenarnya saya nak tahu in detail makna wakul sab'a marrat tu. Okey. Ya, Wakul katakanlah, katakanlah sab'a 7 marrat kali. ya. Okey. Kali doa ni. 7 kali doa ni lah. Okey. So kita baca Okey, Kak. Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 Cukup. kali. 3 kali. Kemudian kita baca Salasan tu maksudnya 3. yes. So kali. sekarang bila kita membaca doanya, baca Bismillah 3 kali, terus ke A'udzu bi'izzatillah 7 kali. Okey, Kak. Cuba Kak baca sampai ujung tu. Sampai ujung tu. Okey. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Wa uhadhiru. Kena sebut ru. Yalah, wa uhadhir pun boleh. Matikan pun tak apa. Wa uhadhir. Wa uhadhir, ya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Okey, ya. Tak betul juga gitu. Okey tak, Ustaz? 7 kali, ya. Kalau Ustaz terputus ya. Okey, Ustaz. Continue. Boleh, Kak? Betul, Kak? Betul. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Kalau dah selesai hadis yang kelima, mari kita belajar doa dan doa-doa yang lain pula. Okey. Sekejap ya. Okey. Ada waktu lagi kan ke, Kak? Ada Ustaz. Sambung, Ustaz. Kita berapa lama ni? Terpulang pada Ustaz. Okey. Kita kena macam sempat habis je 9 ni. Kita habiskanlah ke 9 ya. Tekan tak sempat, apa tu kita sambung kemudian. Okey, kita ambil dulu hadis ke-6 Okey. Hadis yang ke-6 ni adalah hadis yang datangnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Okey. Ibnu Abbas ni dia kata begini. Okay, dia kata Nabi SAW bersabda. Nabi bersabda. Nabi sabda apa? Nabi kata, Man 'ada maridhan lam yahdurhu ajaluh. Nabi kata, sesiapa yang menziarahi orang sakit, ya orang sakit tu belum lagi nak mati. Bahasa mudahnya macam itulah. Yang belum lagi sampai ajalnya, kata Nabi. Faqala, menunjukkan bahawasanya, kenapa Nabi kata belum sampai ajalnya? Maknanya kalau dia dah sampai ajal, dia dah mati, doa lain pula. Kalau yang belum lagi mati, belum sampai ajalnya, Nabi kata dia bacalah indahu
di sisi orang yang belum mati itu sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Kenapa saya kosongkan? Sebab saya nak letakkan doa tu. Doa yang Nabi suruh baca 7 kali tu apa? Ini doa dia. Dengar baik-baik. Lepas tu sambil-sambil tu bolehlah ikut. Apa doa tu 7 kali tu? As'alullah al-azima. Saya sebut baris belakang supaya tuan-tuan jelas ya. As'alullah al-azima Rabbal arshil azimi ayyashfiyak. Okey. Ya, saya ulang sekali lagi. As'alullah al-azima. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung. Rabbal arshil azimi. Rabb itu Tuhan pemilik arasy yang agung. Ayyashfiyak, agar dia menyembuhkanmu. Kita minta kepada Allah tu. Tuhan yang Maha Agung minta dia sembuhkan orang yang sakit tu. Tuhan pemilik pengatur arasy yang agung supaya dia menyembuhkan kamu. Diulang berapa kali? 7 kali. Okey. Kalau kita baca doa ni 7 kali, kelebihan dia sabda Nabi SAW, illa afahullahu min dhalikal marad, melainkan Allah akan menyembuhkannya daripada penyakit tersebut. Ni hadis ni sahih, hadis riwayat al-Imam At-Tirmizi. Ada yang mengatakan hadis ni hasan. Okey. Tapi hadis ni boleh diamalkan, doa ni boleh dibacakan. Okey. Yang ni 7 kali. Okey. Boleh Kak Mazidah nak ulang baca ke Kak? Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaka illa afahullah. Betul? Kak janganlah berseluruh orang kita orang. Yang ni tak payah baca. Itulah Ustaz, sebab tu saya Ni tadi tak payah macam baca. Ustaz berhenti kat yang azim tu ya. Kelebihan. Ustaz berhenti kat azim ya. Dia berhenti dekat ayyashfiyaka saja. Ayyashfiyaka. Itulah benda-benda macam ni ini je doa dia. Ini je doa dia. Okey. Jadi illa afahullah tu tak maksudnya apa tu? Apa maksudnya tu Ustaz? Illa afahullah tu maksudnya kelebihan baca doa tu. Illa melainkan Allah maafikan dia. Okey. Itu pun kita nak tahu Ustaz. Okey. Doa dia baca. Baca sekali lagi sampai ayyashfiyaka tu. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahul azim Rabbal arshil azim ayyashfiyak. Kefiyakan tersebut. Ayyashfiyaka. Tak payahlah. Kata tak sebut apa. Ayyashfiyak. Ya Ustaz? Betul ya? Betul. Okey. Ni maksudnya kamulah. Ayyashfiyaka ni kamu. Jadi boleh baca dekat lelaki pun boleh. Baca dekat perempuan pun boleh. Itulah kalau kau tak tahu Ustaz. Kalau orang tak tahu dibaca yang illa Allah tu Ustaz. Betul. Kita tak tahu mana. Okey. Betul. Okey. Kalau dalam buku tu tolong underline dekat mana doanya sampai. Start, mula dan akhir doa tu kena tanda Ustaz. Mula betul. Sebab tu saya nak kena highlightkan juga benda tu. Okey. Mula daripada as'alullah, habis dia ayyashfiyaka. Dan dibaca 7 kali. Betul ya Ustaz? Betul. Dibaca 7 kali. Sab'a marrat tu kan? Betul. Sab'a marrat. Okey Ustaz. Very clear now. Alhamdulillah. Okey. Ada yang lain untuk tanya apa-apa? Okey. Kalau tiada, saya nak teruskan pada hadis yang ke-7. Boleh Ustaz? Boleh Okey, hadis yang ke-7 ni adalah hadis yang sama juga, datang daripada sahabat yang sama tadi, hadis ke-6 daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Okey, Ibnu Abbas kata apa? Dia kata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam
Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW pernah dakhala ala Arabiyyin, pernah masuk menziarahi seorang Arabiyyin, seorang Arab Badui, maknanya orang Arab yang duduk hulu-hulu lah. Orang Arab hulu ni, seorang lelaki Arab, Nabi pernah ziarah dia. Dan Nabi ni, wa kana idza dakhala ala man ya'uduhu, dan Nabi SAW jika dia masuk menemui orang yang dia nak ziarah, Nabi akan ucapkan, maknanya Nabi bacalah doa ni juga. Okey ya. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa maksudnya tidak ada apa-apa. Macam tak mengapa. Tahurun, semoga penyakit ini menyucikan kamu. InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah maknanya. Okey, Kak Mazina nak baca doa ni? Kita mula daripada la ba'sa kan Ustaz? Betul, Kak, betul. Sahih, la ba'sa. La ba'sa. Zahuru. Tahurun. Zahurun, okey. Ta. Oh, sorry. Tahurun insyaallah. Sekali. La ba'sa. Tahurun insyaallah. Betul ya? Okey, dalam buku akak KBC tu dia terjemah apa? La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa, okey ya. Tidak apa-apa. Semoga penyakit ini sebagai pencuci dosa insya-Allah. Okey, betul ya? Samalah tu. Ini baca sekali je ya Ustaz. Sekali je. Okay. Tapi kalau baca dua kali pun tak apa. Okey. La ba'sa tahurun insya-Allah. Okey Ustaz. Okey. Hadis nombor 7 ni, kalau kita ambil pelajaran dia, kenapa kita kata Nabi menziarahi Arab Badui tadi, Arab duduk hulu. Maknanya nak menunjukkan Nabi ni dia berjiwa rakyat tau. Walaupun orang kampung, Nabi tetap pergi ziarah. Tengok. Tetap walaupun orang kampung duduk kat curug-curug hulu. Kan orang Arab ni ada yang duduk bandar, duduk kota. Tapi Nabi tetap menziarahi orang yang berada di hulu. Menunjukkan berjiwa rakyatnya Nabi SAW. Lepas tu dalam masa yang sama, kenapa doa ni dia berbunyi macam ni? Kenapa doa ni macam bentuk pujukan kan? Macam soalannya, tak apa, sakit ni akan menyembuhkan engkau, sakit ini membersihkan engkau insya-Allah. Daripada doa yang kita baca ni, dia seolah-olah menunjukkan kepada apa? Menunjukkan bahawasanya Nabi ni pandai dia memujuk. Dia hibur ke orang sakit tu kan. Jadi supaya orang yang sakit tu dia tak rasa berat. So menghibur, disunahkan bahawa kita menghiburkan, menggembirakan orang yang sakit. Lepas tu tapi dia jadi doa lah. Kan, tidak ada apa-apa, semoga penyakit ini menyucikan engkau daripada mana-mana dosa insya-Allah. Itulah yang kita dapat pelajari bagi pelajaran yang kedua. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, selesai untuk doa nombor hadis nombor 7. Ada satu lagi yang saya nak ajar. Dia ada 2 hadis lagi. Maknanya ada 2 lagi doa. Macam mana? Boleh teruskan di skala 8. Kalau saya boleh, kalau yang lain harap jawab semua. Kalau saya habiskan je Ustaz. Ustaz boleh tanya yang hadis nombor 6 tu. Kalau kita nombor 6. Okey, nombor 6 ya, nombor 6 jap. Ya, itu untuk orang depan kita, tapi kalau untuk diri sendiri macam mana? Untuk diri sendiri, maksud dia untuk kita doa untuk diri sendiri, nak pakai untuk diri sendiri. Ya. Boleh. Kalau diri sendiri, kita tukarlah dia Ayyashfiyani. Ayyashfiyani. Ya.
Tu kalau macam tu macam ni. Ka tu untuk orang depan kita. Orang depan kita. Yashfi. Kamu, untuk kamu. Ya. Untuk kita kan? Kita. Untuk kita di sendiri kan? Ya. Ya. Yang ni tu Yashfi. Ada ya tu. Yashfiyahu untuk menyembuhkannya. Yashfiyaka menyembuhkan kamu. Yashfiyani untuk menyembuhkan Allah ini. Bukan Yashfi saja Ustaz. Bukan Untuk menyembuhkan. Ini saya takkid balik. Yang ni nanti saya beri kemudian. Tapi kalau mu ni, bahasa kita tukar kepada akulah. Agar dia menyembuhkanku. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyan. Ni rasa. Nanti saya takkid balik supaya saya takut pasal tak pernah guna untuk diri sendiri. Saya tak pernah guna untuk diri sebab kalau diri sendiri tu saya amal yang Osman bin Abi Al-As tu. Saya gunakan yang ni. Yang ni saja. Yang nombor 5 ni. Yang nombor 5 ni yang memang Nabi ajar lah. Yang tadi kan. Yang bismillah 3 kali. Dan 7 kali yang a'udzu bi'izzati. Tapi yang ni saya tak pernah guna. Saya tak pernah baca untuk diri sendiri lah. Tapi kalau nak baca tu secara maknanya boleh lah. Okey, secara boleh. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabb pemilik arasy yang agung, agar dia menyembuhkanku. Boleh? Menyembuhkan aku boleh. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung untuk menyembuhkanku. Cuma dia macam dia terlalu umum lah. Wallahu alam. Saya pun, tapi di sudut makna tu boleh lah. Kalau sebab kita bertawassul dengan nama Allah yang agung. Soalannya ayat macam ni, kita kata ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah. Aku minta kepadamu ya Allah, sembuhkanlah aku kerana engkau adalah Tuhan yang Maha Agung. Engkau adalah Rabbal Arsyil Azim. Boleh? Cuma ayat tu kita aktifkan dia lah. Kita letakkan dia. Kita letakkan ayat minta sembuhkan aku tu ke depan. Kita aktifkan ayat dia. Kita kata begini. Kita kata ya Allah Tuhan yang Maha Agung. Kita kata aku memohon kesembuhanmu kerana engkau adalah Tuhan yang Maha Agung, Rabbal Arsyil Azim. Boleh begitu. Tapi jangan tinggal yang bacaan yang zikir, yang doa ke-6 tadi. Okay. Allahu Ta'ala alam. Nanti saya dapatkan kembali bacaan lebih tepat. Sebab saya tak pernah guna, jadi saya tak ada ilmu untuk takut tersalah sebut. Allahu alam. Okey. Soalan lain untuk zikir ke-8 ke? Kalau tak ada, izinkan saya pergi yang ke-8. Yang ke-8 ni, ini juga kalau kita nak ruqyah orang lain. Ini doa Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang mana Abu Sa'id radhiyallahu anhu dia kata macam ni. Dia kata Nabi SAW pernah didatangi oleh Jibril. Maknanya Jibril alaihi salam pernah jumpa Nabi SAW dan Jibril tanya kepada Nabi, ya Muhammadu, ashtakaita, wahai Muhammad, apakah engkau sedang sakit? Nabi jawab, na'am, ya, aku sedang sakit. Maka Jibril pun berkata, tengok yang saya warnakan. Okey, ini doa Jibril. Ini warna ni daripada apa? Itu saya baca doanya. Jibril baca doanya adalah Bismillahi, dengan nama Allah. Jibril baca, Arkika, aku meruqyahmu, min kulli shay'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang menyakitkanmu. Min syarri kulli nafsin, dari setiap jiwa yang buruk, au ainin hasidin, daripada
daripada mata yang dengki. Allah. Maka Allah lah yang akan menyembuhkanmu. Lepas tu ditutup dengan juga Bismillahi arkika. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Maksudnya dibuka dengan Bismillahi arkika, ditutup juga dengan Bismillahi arkika. Dekat terjemahan dia yang ini. Bermula dengan nama Allah sampai dia tamat juga adalah dengan nama Allah aku meruqyahmu. Sampai sini terjemahan dia. Hadis riwayat Muslim. Dalam buku sama kan? Sama. Sama kan? Ya. Okey. Buku daripada sini. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'zik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik Bismillahi arkik. Kalau kita nak mati kau huruf kaf itulah. Boleh guna pada lelaki dan perempuan. Boleh. Okey. Ustaz, maknanya doa ni adalah bacaan Jibril kepada Nabi Muhammad. Ustaz? Benar, Ya. Kak. Okey. Alhamdulillah. Alright, clear Ustaz, clear. Okey. Boleh Kak Zina nak ulang baca ke? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'zik Okey. min syarri kulli nafsin aw 'ain hasidin. Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Ya. Okay. Ya, betul. Ni boleh baca ni dekat mak tu. Jampi dia. Tidak lagi saya buat. Okay. Yang ini dia tak disebut berapa kali, paling kurang sekali lah. Kalau baca ulang kali pun bagus. Okey. Dapat untuk zikir yang ke-7 ini. Okey. Zikir yang ke-8 ni. Doa yang hadis yang ke-8 yang kita dapat pelajari tentang doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa Jibril ya, Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang terakhir sekali, akhir tu saya tak sempat, minta maaf ya, hadis ke-9 tu saya tak sempat nak membuat salinan hadis tu dekat PowerPoint ni. Hadis ke-9 riwayat hadis ke-9 ni juga sebenarnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, tapi saya mohon maaf sebab saya tak sempat nak membuat salinannya ke dalam PowerPoint. Jadi kita bergantung penuh kepada buku. Okey, kita tadi mula tu. Okey. Boleh tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah, jelas? Okey. Last kali kita habislah ya, kita belajar, kita habiskanlah yang ke-9 ni. Okey. Perhatikan buku baik-baik, sambil tu saya sebutlah ya, saya sebut perlahan-lahan, saya sebut zikir ni. Okey. Doa ni, okey, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bersabda. Okey, maafkan saya. Hadis ni bukan daripada Abu Sa'id saja, tapi juga daripada Abu Hurairah. Ada dua sahabat. Okay, ada dua sahabat Nabi meriwayatkan hadis ni. Mereka mengatakan bahawasanya mereka tengok sendiri. Mereka menyaksikan bahawa Rasulullah SAW bersabda. Yang mana Nabi bersabda, Nabi berkata. Nabi kata, sesiapa yang berkata, ni maksudnya kalau orang sakit, dia berkata doa ini, dia baca zikir ni. Okay, dia sakit, tapi kalau dia baca zikir ni, kemudian dia mati. Apa kelebihan dia? Lam tat'amuhun nar. Dia tidak akan dimakan oleh api neraka. Maksudnya, kelebihan zikir ni baca ketika dia sakit, kalau dia mati, selepas dia sakit tu, dia baca zikir ini, Allah jauhkan dia daripada api neraka. Kalau boleh dibaca selama dia sakit, lagi baik. Jadi tadi zikirnya apa? Zikir ni. Ikut saya baca zikirnya ya.
adalah la ilaha illallah wallahu akbar. La Itu ilaha zikir. illallah akbar. Tahlil dengan takbir. Apabila dibaca zikir tu, Allah Ta'ala akan kata apa? Allah mengatakan, Allah jawab balik zikir tu. Allah kata la ilaha illa ana wa ana akbar. Tengok Allah jawab. Tapi jangan baca yang la ilaha illa ana wa ana akbar. Tu jangan baca zikir tu. Lepas tu saya minta maaf banyak, saya tak sempat nak masukkan supaya tak terkeliru. La ilaha illa ana wa ana akbar tu Allah jawab balik. Ana tu saya. Ana tu saya. Maknanya Allah jawab, kita sebut zikir la ilaha illallah wallahu akbar, Allah jawab. Kita zikir tu Allah kata la ilaha illa ana. Allah seperti memperakukan apa yang kita kata tu. Jadi Allah kata aku ni tiada Tuhan selain Allah dan aku ni besar. Lepas tu apabila orang yang sakit tu dibaca lagi, dia sambung lagi, dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lepas tu Allah akan jawab. Allah akan jawab la ilaha illa ana wahdi la syarikalah li. Allah jawab. Tapi kita baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu saja. Lepas tu kita sambung lagi. Kita baca la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Lepas tu kita sambung lagi baca dengan la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang tu. Jelas? Jelas. Doa tu ada berapa kali, zikir itu ada berapa kali sebut la ilaha illallah? Illallah. Ada berapa kali? La ilaha illallah. 1, 4. 2, 4 kali, Ustaz. Betul, ada 4. Ingat. 4 kali, maksudnya depan dia, ungkapan la ilallah tu ada 4 kali. Depan dia mesti la ilaha illallah. Illallah. 4 kali. Tapi dekat hujung dia tu ada perbezaan bacaan. Yang pertama, la ilaha illallah yang pertama, belakang tu ada wallahu akbar. La ilallah yang kedua, belakangnya ada wahdahu la syarikalah. La ilallah yang ketiga, ungkapan Allah yang ketiga, belakangnya ada la ilaha illallah. Lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah yang keempat ada apa? La ilaha illallah yang keempat tu ada la haula wa la quwwata illa billah. Jelas? Maknanya ungkapan la ilaha illallah tu adalah ungkapan kalimah tahlil. Diiringi, yang pertama diiringi dengan takbir, Allahu akbar. Yang kedua diiringi dengan kalimah tahlil lah, la syarikalah. Yang ketiga diiringi dengan kalimah puji-pujian, kan, lahul mulku wa lahul hamdu. Yang keempat diiringi dengan kalimah hauqalah, wala haula wala quwwata illa billah. Nabi kata kalau dia baca tu sepanjang dia sakit itu, kemudian dia mati, Allah tak akan masukkan dia ke dalam api neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Dapat? Kak Mazilah boleh ulang tak? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Masya Allah, tabarakallah. Jazakillahu khairan. Betul? Itulah di dalam hadis Nabi SAW. Menariknya,
Setiap kali kita sebut, Allah akan jawab. Seperti Allah memperakukan, aku ni seperti yang dia kata, aku ni seperti yang dia kata, dia ulang balik. Jadi bacalah ya, kalau orang sakit ni, banyakkan membaca zikir-zikir tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kenapa Nabi SAW membaca doa tersebut? Kita tahu kan, zikir-zikir tersebut merupakan zikir-zikir kita. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bila kita nak meninggal, kalau kita dah mula sakit, betul tak? Jadi kita ni sebenarnya sakit tu dah tanda menunjukkan kita ingat untuk kita mati. Kita nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka kita sebut puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada beberapa soalan. Ada yang tanya boleh tak baca maksud saja? Jawapannya boleh. Boleh kalau kita baca zikir dengan lafaz bahasa Melayu. Tak apa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azian ya. Saya nak bertanya Ustaz. Biasa saya amalkan sesuatu amalan tu macam zikir-zikir kan. Wirid selepas solat jadikan amalan. Tapi saya tak mendapat ijazah yang khusus daripada mana-mana Ustaz. Jadi saya just ambil daripada buku sebagai rujukan. Macam mana macam tu Ustaz? Kalau saya tak dapat mana-mana ijazah tu, amalan saya tu macam mana Ustaz? Boleh. Sebenarnya tiada kewajipan, tiada suruhan pun daripada Nabi SAW untuk kalau nak menyampaikan ilmu perlu kita menyebut aku mengijazahkan. Sebenarnya tak ada pun puan. Tiada pun dari mana-mana sunnah Nabi yang mengatakan kalau sebagai seorang guru jika ingin menyampaikan sesuatu ilmu untuk diamalkan oleh anak muridnya sekalian, tidak ada pun sebenarnya. Ia berbeza kalau macam kita belajar baca hadis kan. Kita ada sanad kita, guru kita dapat pada sekesian itu adalah cerita tentang kita ada sanad kita bersambung dengan guru. Macam kita belajar Quran, kita belajar sanad dari sudut bacaan. Itu berbeza dengan kalau kita nak amalkan doa, nak amalkan mana-mana pengajaran, kita tak perlu pun untuk perlu mendapatkan ijazah, tak perlu. Jika kita baca, kita faham bacaan kita betul, ataupun kita dengar daripada YouTube ke, TV ke, kan, satu ilmu yang manfaat, boleh. Kalau tidak, jenuh kita. Kan, nak tunggu guru tu menyatakan sekian dan sekian. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, terima kasih Ustaz. Sama. Baik, ada apa soalan lain? Ya. Doa-doa yang Ustaz ajar kita pagi ni, Ustaz tak sebut sama ada kita perlu ada wuduk ke ataupun tak perlu kan? Tak. Dia tidak perlu disyaratkan mesti berwuduk. Namun begitu, kita pernah pelajari sebelum ini, berwuduk ni dia ada kelebihannya yang tertentu. Okey, faham. Berwuduk tu sangat digalakkan untuk kita berwuduk. Cuma tidak disyaratkan membaca doa-doa kepada orang yang sakit atau untuk menziarahi orang yang sakit perlu berwuduk. Tetapi perbuatan berwuduk itu sendiri sangat digalakkan. Allah Ta'ala. Ada soalan lain? Ada Ustaz. Pertama, mohon maaf ya jika talian pengisian pagi ini agak terganggu pada sesi awal-awal tadi. Yang kedua, saya mulakan dengan agak terlewat tadi pun saya mohon maaf. Dan yang ketiga, kalau ada mana-mana sepanjang pengisian ini berlangsung, kalau ada saya tersalah sebut ataupun tersalah baca, tersalah ulas, saya minta nanti ada teguran dibuat kepada saya ya. Sama ada tuan-tuan melihat di secara rakaman ya, sebab ni kita akan upload dekat YouTube. Jadi kalau mana-mana guru, alim ulama, ya para asatizah, kalau dia ikut pengisian ini, kalau saya tersalah, tolong tegur. Saya sangat alukan sebarang teguran. Moga-moga kita dapat banyak manfaat. Jadi kita ucapkan jazakumullahu khair kepada penganjur majlis ilmu kita, Persatuan Wanita Islam Prihatin.
kepada Kak Mazidah yang seringkali bersama dengan kita sebagai pemudah acara, mengebahkan majlis-majlis ilmu. Semoga Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada Persatuan Wanita Islam, organisasinya, kepada tentera perempuan. Kita sudahi dengan aku qouli hadza wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada Subhanakallahumma. Ya Kak. minta maaf saya terganggu Ustaz sekali. Ya Kak, silakan. Saya ingin buat pengumuman ya, mengambil Boleh Kak, kesempatan. silakan Kak. Okey, jadi kelas kita sebagaimana Ustaz telah hantar ke dalam message group ya. Kelas Ustaz adalah pada setiap hari Jumaat, minggu pertama dan minggu ketiga. Dan Ustaz pun telah mention dia punya link adalah sama. Betul Ustaz ya? Betul Kak, betul Kak. Link yang sama pada setiap Jumaat, minggu pertama dan minggu ketiga bermula antara jam 9.30 atau kelewatan sedikit, mungkin ada Ustaz kata 9.40. Okey, kelas kita yang seterusnya. Okey, silakan Kak. Sekejap Ustaz, Kelas saya kita mute. berikutnya. Nanti saya mute-kan Ustaz. Saya mute-kan ada yang saya important message untuk saya. Okey, silakan. Silakan. Suara Kak tak dengar tu. Suara Kak Mazidah. Okey. Minta maaf ya semua. Kelas kita yang seterusnya adalah pada, tadi saya sebut minggu pertama, minggu ketiga ada tak Ustaz? Saya sebut tadi, dengar tak Ustaz? Betul. Ada Kak. Ada Kak. Dengar Kak. Jelas Kak. Jelas. Ya, jelas ya. Jadi kelas kita seterusnya adalah pada 17 Jelas Kak. Alhamdulillah Kak. 17 Mac. Mohon maaf saya mungkin tiada di Malaysia waktu itu, dan doakan saya Ustaz dan sahabat-sahabat dipermudahkan urusan umrah saya dan saya akan berlepas pada 11 hari bulan. Maka saya amat mengharap semua jemaah tetap akan menghadiri kelas ini pada 17 Mac sebagaimana link yang akan dihantar, dan sahabat-sahabat saya yang akan apa Ustaz ya, untuk sahabat-sahabat kami dalam persatuan juga yang akan bersama-sama jemaah semua ya. Itu saja. Jazakumullah kepada Ustaz dan kepada semua jemaah-jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah pada 2 minggu lagi, merupakan kuliah akhir kan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Okey. Insya-Allah. Barakallahu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua.